الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Maka iaitu diumpamakan oleh Allah Ta'ala seperti sepohon kayu yang lapuk, buruk, tiada berakar dan tiada bercawang dan tiada berbuah, seperti firman Allah Ta'ala. InsyaAllah kita nak sambung ni perbincangan yang lepas mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memisalkan kalimah tauhid, kalimah tayyibah, qaulus sabit yang kita kena faham dan belajar elok-elok untuk dapat faham. Dengan kefahaman itu boleh menyebabkan kita berjaya dunia akhirat, boleh terlepas daripada tipu daya syaitan dalam masa kehidupan dunia. Belajar, mengajar, duk ibadat. Ketika nak sakaratul maut, ketika dajjal datang, yang pendek bahasanya sepanjang hidup kita, begitu juga waktu nak mati, waktu soal munkar nakir dalam kubur, di mahsyar, mesti ambil faham dengan makna yang betul pada kalimah la ilaha illallah. Faham mana ilah yang sebenarnya, sabitkan Allah Ta'ala makhluk, tidak ada sifat uluhiyah sama sekali. Bandingan macam tu dapat pula hadir di hati, praktik pula hari-hari, setiap masa, petang dan pagi.
Allah Ta'ala akan dapat bagi kita faham tauhid hakiki, insya-Allah. Bandingan dia macam sebatang pokok yang elok dengan akar tunjang, batang teras, isyarat bagi hadir hati apa yang kita sebut, melahirkan pokok-pokok syariat, cabang-cabang syariat yang tepat, berbuah, berbunga dan berbuah setiap masa. Itulah boleh sentiasa zikrullah, tauhid kepada Allah Ta'ala, sentiasa menzahirkan tauhid Allah Ta'ala dari sudut zatnya, sifat, perbuatan dan pemilikan, insya-Allah. Yang ni dia nak sebut pula di sebaliknya daripada kalimah thayyibah ni, iaitu selain daripada la ilaha illallah ni, kata dia diumpamakan oleh Allah Ta'ala kalimatul kufur, kalimah syirik, kalimah yang ghairullah ni seperti sepohon kayu yang lapuk, buruk, tiada berakar dan tiada bercawang dan tiada berbuah. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi balaha min qarar. Terjemahnya, umpama kalimah yang keji, yakni kalimah la ilaha illallah yang tiada maknanya. Kalau gitu, maksud kalimah keji ni la ilaha illallah yang tak berserta dengan makna. Allah. Jadi kalau la ilaha illallah tak faham maksud yang sepatutnya dipaham pada kalimah la ilaha illallah ni, seperti pokok yang lapuk disebut tu. Jadi makna umpama kalimah yang keji itu, yakni kalimah la ilaha illallah yang tiada maknanya yang benar itu. Jadi antara yang telah disebut yang tak benar tu macam mana? Tak betul nafi dia, walaupun isbat dia betul. Nafi itu tak betul, pasal dia nafi itu nafi berhala, nafi tokong, yang tu bukan Tuhan melainkan Allah aja Tuhan. Tak betul. Dan nafi itu bukan nafi tiadalah Allah melainkan Allah, yang tu pun tak betul juga. Ataupun nafi itu hanya nafi sembah saja, tak ada yang disembah melainkan Allah. Sedangkan maksud daripada ilah tu bukan saja bab sembahan, tapi adalah bab minta tolong dan menunai hajat. Macam mana kita bicara mesti dengan makna, dua makna besar kriteria ketuhanan tu. Istighna, jadi di nafi itu tak ada siapa di kalangan makhluk ni mempunyai sifat istighna an kulli ma siwahu, dan tak ada siapa daripada makhluk ni yang akan muftakir, akan iftiqar ilaihi kullu ma adahu, yang semua makhluk akan berhajat pada dia. Antara yang telah kita belajar, makna yang sepatutnya dipaham pada kalimah la ilaha illallah ni ialah makhluk tak boleh tunai hajat sama sekali. Makhluk mesti kekal di atas kedudukan makhluk. Fakir, 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 fakir. Makhluk tak boleh jadi ghani sama sekali. Kalau ghani pun ghani suratan, bukan hakikatan. Nampak kaya, sebenarnya lagi kaya lagi fakir. Lagi kaya lagi banyak berhajat pada harta. Baik orang miskin, dia tak hajat banyak harta. Ada bab tak faham tu kena ngaji lain, nak sebut tu panjang, saya sebut tu pun secara ringkas saja. Yang itulah makna yang sepatutnya hadir. Jadi sebut la ilaha illallah, makna tak betul ni kalimah yang keji, itulah la ilaha illallah yang tiada maknanya yang benar itu. Seperti sepohon batang kayu yang keji, yang terhunjur daripada atas bumi. Maksudnya dia naik menjulang daripada bumi, iaitu kayu yang mati, sudah
Pengguran, tiada teguh. Bahasa-bahasa Jawi ni lah susah. Akarnya lapuk dan buruk, tiadalah baginya itu ketetapan, ditiup angin tumbang ia, yakni boleh diperdayakan oleh syaitan, diharu birukan dia dan disesatkannya, maka nyatalah. Itu kita baca sekali lalu. Jadi bandingan sebut la ilaha illallah tak ada makna. Jadi faham benda tu. Sekali lalu kita baca tu pun kita tengoklah teruknya. Kalau faham la ilaha illallah hanya di atas sebutan terjemah jadi Tuhan melainkan Allah, tak faham dengan mana istighna an kulli ma siwahu muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Macam mana kita bicara panjang lebar dah hari tu, yang dengan itu mengandungi semua aqaidul iman yang 50 tu. Kalau tak hadir semua makna tu, bahkan sebelum hadir tak faham pun makna macam tu, seperti sepohon batang kayu ia yang keji. Ia batang kayu ni keji, buruk. Kata dia masuk keji tu yang terhunjur daripada atas bumi. Maksudnya keluar daripada bumi, iaitulah kayu yang mati. Masuk mati ni dia hanya batang kayu seolah-olah pacak kat bumi. Sudah pengguran ni apa, wallahu alam. Tiada teguh akarnya. Disebut ni tiada teguh akarnya, ataupun tak ada akar langsung. Hanya sebut la ilaha illallah semata-mata, tak ada faham apa-apa daripada kalimah ni. Kalau faham pun terjemah saja, yang tu tak cukup dan memada. Macam mana dah kita bercara lepas. Pasal dengan hanya terjemah tak boleh nak dapat rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Hanya faham tiada sembah melainkan Allah, tiada sembah melainkan Allah. Ni dah sembah Allah dah, okey dah. Tak ada, kita takkan dapat kepahaman betul ni. Tiada teguh akarnya, lapuk dan buruk, tiadalah baginya itu. Jadi kalau pokok yang macam ni dah lapuk, buruk, akar tak ada, tiadalah baginya itu ketetapan. Tentulah pokok ni tak teguh di bumi. Macam mana tak tetap ni? Ditiup angin tombang ia. Baik, apa maksud tiup angin tombang? Yang isyarat Quran tu sebut malaha min qaror. Tak adalah bagi pokok ni ketetapan. Apa maksud tak tetap ni? Mai Wahabi jadi Wahabi. Paling mudah sebut itulah zaman ni kan. Mai liberal jadi liberal. Mai sekularisme jadi sekularisme. Mai lah apa pun. Dia tak ada jati diri, tak ada protection, dia tak ada kekebalan. Pasal apa tu? Tak faham la ilaha illallah. Main duit kelabu mata. Dapat pangkat tinggi habis. Dikerumuni oleh gadis-gadis jelita habis. Terabuk, tercabut serban. Na'udzubillah. Minta lindunglah. Saya ni pun sebut je ni. Bahaya kita tempat-tempatnya ni. Satu, kena jauhkan diri daripada tempat-tempat yang boleh menyebabkan jadi mawanik iman ni. Janganlah piduk, janganlah cuba mendekati tempat-tempat yang bahaya tu. Memang bahaya sangat. Janganlah cuba-cuba untuk mendekati, mendampingi tempat-tempat yang boleh rosakkan akidah kita. Kalau kita kebal betul-betul tak apa. Petuah lah boleh kebal. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi apa maksud tiup angin boleh tombang? Yakni boleh diperdayakan oleh syaitan. Macam kita lah duduk pondok ni, tak apa, okey. Keluar pondok, cabut sorban. Keluar pondok, hilang kopiah. Berapa banyak budak-budak duduk madrasah elok, keluar madrasah habis.
Duduk pondok tudung labuh lawa comel. Keluar pondok macam mana? Tak bang tudung labuh berputar-putar kepala kan. Bunyi gitulah sorry sikit. Tapi memang kita tengok gitu pun. Saya tak kata orang lain. Sebab kalau saya sebut pondok lah, kita memang duduk pondok kan. Tengok budak-budak pondok. Saya jumpa atas pas menyongin aja. Ustaz Mat. Saya sebut nama saya lah, bukan cerita orang lain. Menyongin aja. Jangan kata pergi naik bas pergi jauh balik rumah tu. Pergi kedai, pergi keluar pergi kedai pun. Dah mula t-shirt lengan pendek, baju berkala-kala, bertulis-tulis macam-macam. Kepiah tak dekat kepala dah. Duk hoha, nampak kita berwarna. Pasal apa tu? Pasal tak ada ketetapan tu. Allah, risau sangat kita. Satu, kalau orang yang beriman ni pergi mana pun, dia tak akan kena tiup angin ribut ni. Bahasa dia gitu. Satu, kalau orang yang beriman betul-betul ni, keliling dia mak rempit, dia tak akan merempit dengan mak rempit. Mak rempit ikut dia, bukan dia ikut mak rempit. Kalau keliling dia orang duk menyanyi, orang akan berhenti menyanyi ikut dia, bukan dia menyanyi bersama-sama. Memang dia Rasulullah macam tu. Orang beriman ni tak takut guru. Saya tengok tutup guru semua ada. Mana ada merempit, mana ada apa, jadi apa, yang nyanyi-nyanyi tepi jalan tu panggil apa? Paska tu kan. Mana ada. Model lah ni macam-macam lah. Kononnya apa? Dakwah. Nak dakwah punya pasal, street dakwah punya pasal, habis. Dia jadi macam mana geng rock tu dulu, sebelum geng rock tu ikut dia. Sebelum geng rock ke sorban, dia dulu tercabut sorban. Kasar sikit lah sebut macam ni kan. Sebelum mak rock tu tinggal main gitar apa, dia main gitar dulu. Kan kacau tu. Kalau istilah yang selalu disebut, sepatutnya ustaz-ustaz orang beriman ni dia jadi role model. Yang itulah bahasa yang selalu disebutkan. Rasulullah pun dia qudwah hasanah. Orang boleh tengok dia ni mainlah ribut topan apa pun duk macam tu. Jadi maksudnya diakui, diiktiraf kan. Masuk parlimen pun macam tu, pergi menjala memukat pun macam tu. Pergi pekah hari pun macam tu, rupa macam tu. Mana pergi pun. Yang ni duk atas pentas macam lain, pergi masjid macam lain, pergi Tesco macam lain. Naik basikal lagi, duk cycling lain lah rupa, pakai seluar ketat, t-shirt sekerat, sendat-sendat, kacau orang tu. Ni kata ditiup angin ni, tumbang, ditiup angin tumbang boleh diperdayakan oleh syaitan. Dan haru birukan dia, oleh haru biru. Orang kalau ada iman dah kejap akal tunjang ni kemas. Andai kata dia terjebak pun berapa bahasa gitu kan. Quran sebut macam mana? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ini orang iman. Kalau lah ditelajak, andai kata wa iza fa'alu fahishatan, telajak, bukan buat benda kecil-kecil, fahishatan, buat benda keji. Nak sebut pun malu. Fahishah ni menceroboh kehormatan orang lah, bahasanya gitu kan. Kalau sampai telajak macam tu sekalipun, dah telajak macam tu, au zalamu anfusahum, ataupun dia zalimi diri dia, macam-macam lah zalimi diri dia tu, pecah mana, khianat, apa akan jadi? Zakarullah. Dia boleh ingat lagi Allah. Pasal apa? Pasal dia kuat lagi, tonjang ni kemas, dia faham ni makhluk Allah. Dia takkan telajak makin jauh. Pasal apa? Dia qaulis sabit, dia sabitun wa far'uha fi sama' tu, belum buah dia tak ada hasil lagi, tapi qaulis sabit ada. Jadi bila qauli sabit, dia boleh zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Dia boleh minta lagi keampunan di atas dosa yang ditelajak. Ya Allah, aku berdosa, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Satu, kalau kita tengok sejarah-sejarah para sahabat yang memang ada iman ni, walaupun nafsu dia buruk huduh, sampai ada yang sampai jumpa Rasulullah minta, ya Allah, aku nak berzina Rasulullah.
Minta sampai macam tu Rasulullah. Zaman ni ikut orang nak minta gitu tak ada lah kan. Tapi kalau ikut dalam hati perasaan ada. Alhamdulillah. Sahabat ni dia orang kata apa? Dia tak ada munafik-munafik depan Rasulullah lah. Kalau memang itulah perasaan dia, nafsu dia, pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku untuk zina. Iman ada tapi nafsu buah ni. Ada yang minum arak, ya Allah, ni ya Rasulullah, ni aku minum arak ni, bagi aku, untuk aku boleh minum arak. Bagi aku untuk kebolehan untuk aku mabuk ni. Rasulullah tangani dia macam mana? Dia kata iman dia yang ada. Rasulullah bagi 2-3 ayat je, terus iman dia kukuh, kemas, yakin tu dia boleh jadi baik betul lah. Benda yang dia teringin nak buat jahat tu, sampai dia tak teringin langsung, bahkan dia benci gila punya. Oh, sampai macam tu. Pasal apa tu? Qaulis sabit. Kita takut macam ni, kita tak pernah terjebak pun dalam buat maksiat. Tak ada lah orang kata apa melonjak-lonjak nak buat maksiat sampai tertu. Tapi kalau kita tak qaulis sabit, pasal apa? Pasal akidah kita ni fasid. Akidah kita tak kemas, walaupun tak pernah terjebak dalam kes-kes besar-besar, dosa-dosa besar tu, tapi kedudukan tak kuat. Kedudukan tak kuat. Satu faham tu yang paling besar nak kita kena perkemas, akidah tu lah. Tera tak kena ribut lagi tak apa. Kena ribut, tawabang soban. Jadi kita kena ada persediaan sebelum main ribut. Siapkan dah akidah. Istilah patah Melayu kita apa? Sediakan payung sebelum hujan. Sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Jadi nak sebut apa ni? Yang kata kita ni kena belajar elok-elok berakidah. Walaupun kita punya akidah tak kuat mana, tapi ilmu akidah dengan ilmu yakin wajib belajar. Saya pergi India memang Tok Guru yang duk ajar tu. Saya sebut tu pasal Tok Guru sebut itu. Saya duduk pondok pun sama juga. Kalau arwah Tok Guru ni, kitab dia lepas satu kitab dia khatam, dia baca lagi. Kata dia, kita khatam ni pun tahu dia bukan semua nak reti. Kadang dobek tak faham apa pun. Tukar lagi lah kitab. Nak tunggu sampai nak faham, mau nak tukar kitab lain, tentu dia. Tu bunyi hulu sikit lah kan. Saya tiru cakap dia ni. Macam kita baca lagi, tukar lagi lah mudah-mudahan. Esok Allah Ta'ala buka pintu hati kita boleh faham. Lagi lalu dulu. Allah Ta'ala buka esok. Syarat dia. Duk pondok, ngaji balik bagi berjuruh. Itu nasihat dia. Maaf jangan tinggal. Ngaji jangan tinggal. Jangan duk pergi keluar, pergi tobik. Duk merapu. Benda tak tahu halal. Pondok kan ada pagar. Memang ada orang luar kalau tanya, jumpa Tok Guru lah, arwah Tok Guru Patih lah. Patih pondok Patih tak ada pagar ni, macam mana boleh jaga lah? Patih ada kami pagar dengan iman. Kemudian Tok Guru pun dia jawab tu betul je lah. Betul. Budak-budak pondok dulu walaupun tak ada pagar tak berani keluar selagi tak minta izin Tok Guru. Budak-budak lah ni kalau pagar bubuh lah 10 kaki atas pun, macam mana? Dia kerabat Saya ada anak saya duduk ngaji Penang tu. Duduk tapi pelajar perempuan tu, dinding tu 12 kaki atas. Dinding keliling. Dia panjatnya dia apa? Perempuan. Boleh lari malam. Pasal lah tak tahan tension undang-undang merasa ketat sangat. Memang ketat sungguh. Ketat sungguh. Kabat lari ni. Zing tu. Macam mana dia lari, macam mana dia panjat. Muskil. Tapi lepas. Nak cerita apa? Tu pasal apa masalah. Bila orang dah montar tak kira apa dia nak keluar, dia keluar. Kalau pondok Patih ni tak masuk pun tak menjemput, cuma balik yang kena halau. Prinsip Tok Guru macam tu. Satu pondok Tok Guru memang dia latih tu. Bukanlah maksudnya mengabaikan sistem keselamatan pagar apa, bukanlah macam tu kan. Tapi tak ada orang berani masuk berani ceroboh. Tak ada. Selama duk pondok, selama arwah Tok Guru ada dulu, mana ada siapa berani ceroboh. Tak ada lagi. Tak ada. Nak masuk pun takut. Tulis biasa je, tulis bodoh-bodoh laki larang masuk. Yang ada pun pondok-pondok kelamin tu pun, duk pondok kelamin, tak berani nak keluar.
keliling perempuan. Gila nak lah. Apa nak sebut ni? Saya nak sebut kata iman bila ada, kalau telajaklah buat salah pun boleh patah balik. Tapi kalau iman tak ada, Allah. Ni takut ni. Nampak penzahiran zahir bagus. Tengok rupa tegap naik julang ke langit. Pakai purdah, pakai tudung berbilah, ayat contoh-contoh kan. Kan nak kata apa contoh lah. Pakai jubah sopan, pegang zikir tasbih, ulang alik masjid. Dia mai esok angin topan tiup apa-apa ya. Dapat projek ke apa-apa. Jumpa tak kenal dah tu. Tak kenal dah esok. Na'udzubillah. Yang tu yang dia kata, kalau akidah tak ada, mudah untuk diharu-birukan dia oleh syaitan. Satu sahabat walaupun ada dia memang ada nafsu buruk dia lagi, tapi ada iman ke Allah Taala, iman ke Rasulullah. Rasulullah bagi 2-3 ayatnya cukup, lega, baik terus. Pasal iman ada. Dan memang dia ada prinsip berguru dengan Rasulullah. Rasulullah kata apa, dia hadam elok-elok, ambil tu, dia ambil pengajaran sampai masuk hati. Tu ayat tu nak sebut. Kita kadang dengar tapi tak masuk hati. Itulah kat kita ni masalah tu. Saya sebut saya lah kan. Ngaji ni faham dah, tapi tak masuk hati. Saya cerita bab tauhid ni lah kan. Ngajar saya tengah, saya ngajar macam mana? Boleh ngajar, tak ada masalah ngajar. Ada orang tak faham pun kita faham lah, tapi nak masuk hati tu, masuk Allah, perik nak masuk. Nak perut nak masuk tu maksudnya kita nak betul-betul dapat macam mana kita duk sebut tu, macam mana kita duk ngaji tu. Tok Guru pun cakap gitu, ngaji lah dulu. Tapi jaga, kena hati-hati. Jangan berani-beranikan diri untuk mendekati benda-benda yang boleh rosakkan iman. Ya. Ngaji kena mengaji tak boleh putus. Majlis-majlis duduk Tok Guru pun jangan putus mengaji. Tu alamat tu. Ya. Satu ulama-ulama dulu jaga sangat bab-bab mengaji ni. Duduk semajlis dengan guru, duduk dengar nasihat guru. Dia orang jaga sungguh. Jadi kalau tak kemas ni mudah dan boleh diperdayakan oleh syaitan, diharu-birukan dia dan disesatkannya sampai boleh sesat. Alhamdulillah. Maka nyatalah baik. Jadi punca dia pasal apa? Ada kalimah la ilaha illallah. Memang taat zahir ada, taat ada, tapi akidah tak ada. Antara akidah tak ada tu, tak ada akidah langsung, ataupun ada akidah tapi akidah rosak. Katalah duduk semayang zikir apa ni, sampai satu tahap sampai tak semayang dah. Pasal apa? Dah makrifat. Dia kata yang ni perjalanan syariat. Aku dah duduk makam makrifat, syariat aku lain dah. Apa masalah? Masalah ni, masalah tak ada qauli sabit ni. Ataupun satu ketika dulu okey semayang semua, yang ni haram, mai satu ketika boleh pula jadi halal. Asalnya dulu arak tak boleh, mai duduk pangkat besar macam mana? Arak ni Allah Ta'ala bagi kelonggaran pada orang kafir untuk dia minum arak. Lain dah bunyi. Pasal pangkat, kacau tu. Dulu tak boleh lantik orang kafir jadi pemimpin. Sekarang ni pasal nak dapat pengaruh, boleh kita buat baik dengan orang kafir. Syarat dia menyokong dasar kita untuk melaksanakan Islam. Lain pula bunyi. Dulu tak boleh langsung. Saya bab-bab macam tu tak takut dengar, pasal Tok Guru biasa sebut bab-bab macam tu. Maka nyatalah segala orang yang membuat amal ibadat. Baik. Jadi di atas kesimpulan tu, tu dia sebut pasal akar tunjang tu, teras tu, yang tu adalah akidah. Jadi batang pokok cabang nampak bunga berhias-hias tu, nampak buah yang nampak macam keluar buah banyak-banyak berketui-ketui, suka derma sana sini, derma sama sini. Nyatalah segala orang yang membuat amal ibadat. Kalau ibadat dia kuat sekalipun, tapi
yang tiada benar, dan orang yang belajar ilmu yang tiada benar, dan orang yang mengajar ilmu yang tiada benar. Tak benar apa ni? Tak benar akidah dia. Amal ibadat ada tapi akidah dia tak benar. Dia belajar pun ilmu dia tak benar, akidah dia tak benar, niat dia tak benar, maksud dia tak benar, tujuan dia tak benar, mengajar pun maksud dia tak benar. Ialah orang yang tak benar itu adalah ia seperti rijal, tetapi ialah setengah daripada tentera Dajjal. Oh, bahasa dia. Allah. Tengok rupa macam mana? Macam rijal. Apa rijal ni? Terjemah rijal ni lelaki, gentleman lah. Nampak gentleman dari sudut amalan. Kalau tengok Qiyamul Lail punya program ke, contohlah saya buat misal aja, saya buat misal ya. Kalau tengok ibadat puasa dia, masya-Allah. Kalau ceramah-ceramah untuk mendaulatkan Islam ni, takbir. Contohlah, contoh ya. Contoh. Mai masa mengaji tak rasa nampak. Ceramah ramai. Saya ngaji terus sebut macam tu. Bila ceramah politik, kita mesti dapatkan balik kerajaan kita. Takbir. Allah. Bergegar padang. Kalau ada 10 tingkat bangunan tu, bergegar sampai atas pecah termin. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Yang jerit kuat dulu pun saya lah dulu tu. Saya bukan cerita orang lain tau. Awak pun duduk depan kan, duduk atas petai pun ada. Mai mengaji tauhid, bermula sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah wujud Allah Ta'ala, wujud hakiki. Seorang keluar. Allah ni wajibul wujud. Wujud yang sedia, wujud yang tak berhajat pada sesuatu. Allah ni ghani, istighna an kulli ma siwahu. Seorang keluar. Orang bayang tak? Itu dan juga lah dengar keluar. Ni apa? Tak mari langsung. Ustaz ni tak boleh. Kira tam orang. Kira akidah. Ngajar bab akidah. Tapi kalau ekonomi kita telah dirompak oleh orang yang bukan Islam. Bukan. Nyanyi lah tu. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah. Ni lagu-lagu semangat ni. Nak bangun ni. Nak bagi ibadat kuat ni. Nak bagi semangat ni. Nak bangun semangat ni. Bercampur keringat. Bumi yang dipijak milik orang. Sambung. Orang tua kaya raya. Indahnya bumi kita ini. Tengah. Hasil mengalir ke tangan yang lain. Tu lagu-lagu semangat tu. Timbul ke semangat patriotik tu. Akidah tak ajar. Habis semangat semayang pun tak pi. Semayang pun tak ada. Program tu tak macam tak ambil berat tentang semayang. Tu semayang, ibadat. Tak ada langsung ambil berat tentang Allah Tuhan kita. Rasul ikutan kita. Tak ada pun. Yang penting apa? Kita Melayu. Kita peribumi. Kita mesti ambil hak kita balik. Takbir. Sorry saya sebut tu. Sorry sikit. Saya biasa duduk tempat-tempat ceramah ni tu. Satu saya tahu. Biasa kenal lah tu. Panggil pergi kursus apa, duduk seminggu, duduk bawa telok lautan. Tak biasa kenal. Tak biasa kenal lah tu. Macam kursus buat apa ni? Ni masalah tu lah. Semua timbulkan semangat. Balik semangat ni. Kalau boleh nak penggai kepala semua buat kafir. Tapi kita pun teruk. Zikir pun tak ada, selawat pun tak ada, tauhid pun tak ada rujuk ke Allah Ta'ala langsung. Habis-habis sikit, kita boleh hip hore, hidup Melayu. Sorry saya sebut tu sorry Itu yang kalau tengok bersatu pun nampak rupa bersatu, nampak cantik lah. Boleh buat ekonomi, boleh duduk sepentas, boleh dalam undi pun dulu. Dia kata aku tak pernah biasa pangkah ni. Akidah ni mana? Pasang bendera boleh tengah malam pukul 2, pukul 3 pagi. Subuh tak nampak. Semayang. Tu semayang. Akidahnya lah.
Masa bila ni belajar la ilaha illallah? Bila ni belajar? Nampak? Sorry saya sebut tu. Kalau ada orang macam tu dia terasa lagi kita sebut tu. Mana siapa yang ajar la ilaha illallah? Memang bila mengaji la ilaha illallah tambah yang ngaji susah-susah sikit. Sifat yang ada takluk ni ialah kudrat, iradat, bertakluk dengan mungkinat. Sama dan basar takluk dengan maujudat. Ilmu dan kalam takluk dengan wajibat, jaizat dan mustahilat. Mula apa ni? Susah. Satu bila ada apa-apa kumpul nak pilihan raya ke apa contoh ke macam mana? Suruh bagi amanat apa? Semua tempat-tempat kita berkumpul semua baca Quran. Siapa pun tak baca. Kekalkan sembahyang jemaah. Banyakkan berzikir, munajat pada Allah Taala. Tak ada siapa pun. Kosong. Yang ada kopi, teh, rokok, daun. Boleh menang nak kampung kita ni. Sorry tak sorry. Kita cula dah. Hak putih buat apa? Kelabu. Ni. Ni pukul 3 pagi ni. Juga ngi kopi tu. Biskut-biskut apa tak ada ya. Betul ni enggak saya sebut. Astagfirullah. Siapa kena tu nasib kan. Ni kita cerita yang nak Islam ni, yang tak nak Islam tu tak kira lah. Dia ke mesyuarat, kompromi, tahu makan, tanyalah orang biasa masak makan untuk orang macam tu. Ikan nak bakar ke sebarau. Ikan telepia hak 2 kilo sekor tu. Tak mak hak belah ni, hak tasik tu. Sekilo RM50. Nak apa? Ikan kelah. Ni masak macam ni. Buat menu canggih-canggih ni. Makan colek. Mesyuarat pun macam mana? Mesyuarat apa? Mana ada gelak-gelak tu. Sebab yang tak ada, jemaah pun tak peduli. Ilmu kosor jamaah pekah pun tak kerti. Campur lah lelaki perempuan. Tolak punggungmu, punggung aku. Sorry sikit saya punya bahasa tu. Yang penting apa? Dapat meraih sokongan. Akidah tak ada. Ini masalah. Tanya la ilaha illallah fil. Kalau ada amanah pun baca Quran, Quran pun tak boleh baca. Jawi pun tak kenal. Tapi kalau mai panggil untuk ceramah, melahut mari. Cuma zaman lani lah, pasal dah ada aku internet apa, tak nampak dah orang ramai-ramai pergi ceramah, tak ada. Kalau dulu macam tu lah, boleh tengok suasana tu. Lani lagi lah. Pakat tengok handset tak pergi dah. Maksudnya kita punya ni makin budak. Dulu jadi kalau ada kat semangat nak berkumpul tu. Ni tak ada. Waktu kata makin berlama ni kita makin jadi buih, tak ada kualiti. Tiang dia kata, dia ni tengok seperti rijal. Adalah ia seperti Dajjal, tetapi ialah setengah daripada tentera Dajjal. Tadi macam mana saya boleh jumpa rijal lah? Dajjal kat situ. Yang tiada benar adalah ia seperti Dajjal. Ini macam Dajjal. Saya tukang baca. Tak gambar nak kata Dajjal ke orang. Tetapi adalah dia setengah daripada tentera Dajjal. Rupanya tentera Dajjal. Tak mana tentera Dajjal ni? Apa? Fasid akidah. Akidah fasid. Mai Dajjal macam mana? Memang dia tujuan pun nak apa? Tujuan dia nak pangkat, tujuan dia nak menang, tujuan dia nak kerusi, tujuan dia nak kuasa, tujuan dia nak perintah. Tujuan dia dengan dia perintah, dulu hasil mengalir kat orang, sekarang mengalir kat dia. Itu je. Dia bukan nak bangunkan agama. Tengok masjid-masjid kosong juga. Kalau dia dapat duit macam mana? Dia akan kawal, ustaz ni tak boleh mengajar, ustaz ni tak boleh mengajar, tambah ustaz macam muka ni tak boleh mengajar ni. Macam apa? Ni kira hentam orang, tak boleh. Pula tu setiap malam ni nak mengaji, apa sangat? Sibuk kau orang, letih orang duk bekerja, penat, malam-malam nak mengaji. Isyak tu cukup berhenti.
SOP. Itu lah. Sekolah-sekolah pondok tak peduli. Pandang sepi je. Tapi bila mayat panggil kita. Teruk jumpa tutup guru kat. Minta doa untuk guru. Bagi kita menang. Sorry lah, saya hanya bazar macam ni lah tuan. Jadi kita cerita orang yang nak agama ni, tapi dia tak tahu agama tu apa dia. Syariat teruk. Syariat, kalau syariat teruk atau kalau nak syariat ni, malu kita dengan pupuak munafik zaman Rasulullah dulu. Semayang belakang Rasulullah jubah serban lebih besar dari kita. Majlis ilmu Rasulullah tak pernah tinggal. Tapi hati muzabzib. Pergi kat sana cakap lain, pergi kat sini cakap lain. Kita mungkinlah tak pergi sana cakap lain, tapi tak tahulah zaman lah ni kita tengok macam tu. Kalau tengok rupanya ada. Jumpa dengan kita cakap lain. Bahkan lah ni depan kita pun tak ada cakap lain lah, duk cakap macam tu lah. Dia kata aku nak ni. Buang ke kau ni, aku nak ni. Habis kita nak kata apa? Kalau dulu sembunyi-sembunyi kat, diam yang belakang sana cerita macam lain. Sini buat bagus, ya okey. Kita nak daulat ke Islam, kita nak bergabung semua. Ini untuk ada muafakat bersama orang Islam, tegakkan balik ekonomi kita. Tengok cakap pasal belakang sana, duduk peluk cium dengan orang lain pula. Hak ni cakap macam lain. Apa masalah ni? Tak ada akidah. Tak ada allazina amanu. Qauli sabit tu tak ada. Bila tak ada qauli sabit, kena dapat tawaran pangkat, harta, benda, projek macam mana? Senyap, diam. Tak kata apa dah. Dulu orang lain pelari duit, lah ni dia pula berlari. Dulu duit lalu ke orang lain, dia ada pasal dengki, rupanya. Bila dia dapat tu, dia pula pelari duit. Tambah pula dia pula dengan duduk tempat tu, dia boleh telan duit banyak pula. Habis kelabu mata, cabut iman. Alhamdulillah. Satu tutup guru dulu tak nak duduk tempat tu, nak duduk jawatan mufti. Hak mufti pun dia tak mau. Saya pernah cerita tu kan, arwah Fatih dulu dia nak jadi ahli majlis fatwa dulu. Puas menolak. Orang nak bagi bangunan kat dia pun puas menolak dah. Dia tak nak ada orang sebelah kaki masuk belah kerajaan kat dia, boleh tarik hidung. Ada. Kata nak bagi, tapi tak ada syarat-syarat apa kata dia. Tak ada syarat nak bagi, kena baca kitab ni boleh baca, kitab ni tak boleh baca, tak ada dia kata ni. Pejabat agama kata, dia bagi besar, bubuh lah bangunan tu. Tak sabit aku ngamu apa dia, syarat-syarat apa. Nak kena masuk silibus akademik ke apa, tak ada. Baru dia terima. Zaman lah ni semua ni. Bagi bangunan ni, syarat dia kita kena terima guru-guru daripada kementerian. Kita boleh bagi bangunan 4 tingkat. Berapa? 12 bilik. Semua makmal pun kita boleh bagi bantuan. Guru-guru pun kita akan bekalkan. Tapi guru-guru yang lepas ni, yang mana tak ada dapat si kementerian, jadi tak boleh masuk dah. Yang ada ni tak apa. Dia cendeh seorang. Yang tak ada sijil ni esok melopong, tak boleh mengajar sekolah agama dah. Untuk apa dia? Dia ikut sistem dia. Sistem sijil. Kasar sikit lah saya sebut ni. Tapi dia tengok depan mata macam tu lah. Yang satu sekolah pondok habis lebuh. Jadi nampak ibadat macam hebat, tapi dia ni seperti Dajjal, bahkan dia ni setengah daripada tentera Dajjal. Nauzubillah. Ngajilah kita molek-molek. Mudah-mudahan Allah Taala taufik hidayah kita, bagi kita jalan duk tempat betul. Jumpa kitab menjadi tok guru yang boleh ajar lagi kita jalan yang betul, mujurlah. Alhamdulillah. Seperti sabda Nabi SAW. Baik. Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Kata Rasulullah, aku takut atas kamu lain daripada Dajjal itu, terlebih sangat takut daripada Dajjal yang sebenarnya. Saya ngaji dulu masuk untuk guru tersebut dengan perkataan mahfum perkataan Rasulullah ni, Rasulullah lebih takut daripada Dajjal sebelum Dajjal. Kenapa? Dajjal yang betul-betul yang mata satu tu, hak tu memang confident dah.
Siapa dia orang-orang beriman yang ada zaman tu memang solid siap dah, tak berubah dah. Adapun yang Dajjal sebelum Dajjal ni tak pasti pasal apa. Siapa dia Dajjal tu? Tak boleh nak dikenal pasti pasal apa? Pasal Dajjal yang macam satu tu memang kenal tu. Memang kenal. Tapi sebelum Dajjal ni tak, bukan boleh kenal. Siapa dia Dajjal? Maksud Dajjal apa? Dia ada ciri-ciri menyesatkan. Bahkan dia berjawatan tinggi kerajaan. Berjawatan tinggi dalam bidang agama pula tu. Apa ustaz. Tambahlah ni dia mahu sebutkan duk kelahi-kelahi sama lah ni apa. Ada ustaz selebriti, apa? Dai, PU. Lah ni duk bising kat tu. Kan? Ada kes-kes yang begitu memalukan lah, kan? Orang-orang yang beragama pasal apa? Ada kes ni dah keluar masuk pula. Kes lagi pula. Ish. Ada mi segera apa yang ni. Ada orang guna bahasa macam tu lah, kan? Takut kita tengok, kan? Tambah pula ada mufti-mufti pula macam ni pula. Masuk TV pula. Rancangan-rancangan selebriti, TV, mufti-mufti. Itu ada pula nama pondok. Tapi ajaran lain jauh daripada ilmu pondok. Ni dah tengok. Tambah pula ada lulusan-lulusan daripada universiti ni. Memang tak pernah langsung duduk pengajian agama. Dulu pun sekolah kebangsaan aja. Tapi pasal boleh ada option agama, dia boleh ambil. Dia pandai, dia cerdik sikit, banyak mentera. Buat assignment, buka internet dia pun buka-buka copy paste, pandai buat assignment, tahu macam ni sikit, cerdik sikit, boleh ambil dalam bidang agama, cakap dalam bidang agama, sedangkan tak pernah ada latar belakang agama, tak pernah jumpa pun guru untuk mengajar agama kat dia. Tapi pasal dia cerdik, dia punya kepintaran dia tu mengatasi daripada kebodohan, kepintaran orang lain. Dia boleh hilangkan kebodohan dia dalam agama tu, baca banyak, mentelaah, kaji, mengkaji. Dia boleh cerita pendapat-pendapat dia tentang Islam. Padahal tak pernah mengaji. Siapa tok guru dia? Tok guru pun tak ada. Pasal apa? Banyak membaca. Belum sah sanad. Boleh ikut. Ada orang, ramai pula tu orang terpedaya macam ni. Dia kata ni tokoh. Tokoh apa? Kadang-kadang tokoh perbandingan agama, cakap pura-pura. Ramai orang masuk Islam sebab dia, tapi bila masuk Islam jadi macam dia. Allah boleh tak kenal. Dua itikad Allah dua atas langit, Allah dua atas arah. Allah ada muka, ada tangan. Walaupun ramai masuk Islam tapi hancur habis Islam dia. Bahkan orang Islam banyak yang di bid'ah kan. Pasal apa? Pasal faham dia bukan faham macam mana ulama mutabar duk ajar la ilaha illallah ni. Dia ni no God except Allah, kata-kata tu saja. Tapi akidah yang dia ajar rosak, fiqh dia pun rosak. Tasawuf jauh sama sekali. Macam mana nak hidupkan hati? Bukan dia reti, tak pernah dapat latihan macam mana nak hidupkan hati. Jadi Rasulullah kata aku lebih takut daripada Dajjal yang sebenarnya, kerana Dajjal yang sungguh itu sudahlah tertentu ia Dajjal. Memang Dajjal sungguh dah. Yang lepas pun saya ada sebut bab Dajjal ni pun jaga ni. Ada orang duk ajar Dajjal, dia kata Dajjal ni apa dia? Dia bukan faham Dajjal tu, Dajjal betul dalam mata satu tu. Dia kata Dajjal ni apa? Dajjal yang sebelum Dajjal memang betul lah macam-macam, tapi jangan nafi Dajjal yang mata satu tu. Ada yang kata Dajjal ni sebenarnya bukan Dajjal. Dajjal ni nafsu buruk kita Dajjal. Ramai cakap macam tu. Ada yang kata Dajjal ni apa? Dajjal ni Amerika, ada yang Yahudi, Freemason. Dajjal ni apa? COVID. Macam-macam orang ceramah. Ramai ustaz-ustaz yang ceramah Dajjal macam tu. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj apa? Min kulli hadabin yansilun. Apa? Duk rata bukit-bukit yang tinggi-tinggi tu semua dia bagi korek, bagi rata, runtuh bukit. Itulah Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj, sorry. Ya'juj wa Ma'juj, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Orang pun dengar, betul juga noh. Bukit-bukit semua gondoi habis dah. Inilah Ya'juj wa Ma'juj. Betul, bisa dengar macam tu? Bisa dengar? Tak bisa dengar? Buka YouTube tengok. Ustaz mana tu cam elok. List dia. Apa label dia? Ustaz ni rupanya cakap macam ni. Ustaz ni rupanya cakap macam ni. Dengar saya sebab. Pasal masyhur sebut kita dalam kitab kita Ya'juj wa Ma'juj bukan hak peho orang panggil. Sini panggil apa? Peho tak?
jentolak tu lah duk tolak bukit. Bukan tu yang jual maju. Siapa dia ajar tu? Akidah mu belajar kan? Siapa mu belajar kat Dajjal? Ustaz mana yang duk syarah, Tok Guru mana yang syarah macam tu? Nabi mana yang ajar yang jual maju macam tu? Nabi ajar, Nabi apa? Nabi mana ada ajar Dajjal ni adalah Yahudi Nasrani? Siapa dia ajar itu? Ramai ustaz-ustaz macam tu. Lah ni buat dukhan lah, buat dukhan. Apa dukhan tu sampai Nabi Isa wafat esok tu baru ada dukhan tu. Quran hilang pada mushaf. Quran Muhammad pada mushaf tu dekat-dekat nak kiamat nak tiup sangkakala dah tu. Baru Quran hilang pada mushaf. Lah ni kalau ada yang tu bukan alamat kiamat yang 10 daripada alamat kiamat besar tu, bukan tu. Jadi Dajjal ni kalau ikut dah tertentu dah siapa dia. Adapun orang yang sesat yang lain daripada Dajjal itu tiada tertentu Dajjal. Satu Rasulullah takut. Pula tu maka rupanya pun pada zahirnya betul. Bukan saja betul, sangat benarnya. Pasal apa? Mufti, takkan mufti tak betul. Ni presiden, takkan presiden kesatuan Islam, presiden sedunia Islam. Takkan tak betul kan? Celaru lah tu. Ulama yang sepatutnya ulama dia tak pernah sebut. Dia duk kira yang persatuan-persatuan tu lah. Dia ni pensyarah universiti. Tok Guru tak kenal yang betul-betul Tok Guru. Saya duk ngaji Tok Guru dia sebut, dia kata nak tengok tempat Tok Guru ni senang kata. Kalau mati dia ada ganti tak? Itu tempat-tempat Tok Guru betul lah tu. Kalau mati beribu orang berebut jawatan tu. Itu bukan Tok Guru. Itu kan. Pasal Rasulullah sebut mati tanda alamat kiamat biqabdil ulama. Mati ni ulama. Orang taklah mati kan. Bila mati ulama tu tanda kiamat apa maksudnya? Tempat ganti dia tak ada. Kalau bagi pun semua lari. Semua orang tak mau pegang tempat tu. Maksud apa? Tak sanggup pegang. Maksud apa? Ilmu tak cukup. Kalau ilmu tak ada duk berebut, yang tu bukan ulama tu. Dengar. Kasar sikit lah sebut macam ni. Pasal ada orang berasap sebut itu. Kata kami. Lah, kita sebut umumnya. Tambah pula Tok Guru dengan apa? Tak pernah minta yuran, tak pernah minta macam ni. Ni Tok Guru dulu macam tu lah. Ni. Tak bagi gaji masa muka tak panggil doktor pun marah. Saya doktor lah. Tok Guru dulu tak ada lah. Panggil pakcik, Pak Long, Pak Ngah. Kalau arwah Pak Teh, Pak Teh lah. Kalau saya duduk dengan Tok Long, dia orang panggil Pak Tuan. Kami panggil Tok Li lah. Saya lah panggil Tok. Okey. Orang tu apa? Tok Li. Kalau dia mengajar pun dia duk bahasa dia aku je lah. Aku. Itu lah. Arwah Pak Teh tanya siapa? Dia mau panggil Pak Teh. Itu ya. Itu tak ada pun nak buat doktor yang berhormat. Datuk tu kalau ikut tu pangkat dah. Dapat pangkat Datuk, Sultan bagi je. Tak pernah dia sebut Datuk. Abdul Latif, Ustaz Guru Datuk Latif tak ada pasal, tak biasa dengar dia sebut tu. Jadi orang macam ni kata dia, rupanya pada zahir betul. Belah tu sangat benar. Tengok keluar mulut apa? Quran hadis. Kalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun pendapat-pendapat dia tak berdasarkan nas-nas yang sahih. Dia sebut. Saya lebih suka pendapat ni pasal pendapat yang ni pasal apa? Berdasarkan hadis-hadis ni. Tengah sebut hadis, berabuk keluar ke mulut. Tok Guru yang kita duk dengar selalu ni, mana ada ni sah tak sah? Tak sah. Contohlah bulu kucing berhukum Tok Guru. Bulu kucing ni binatang kita tak boleh makan daging, ada benda lerai pada badan dia najis. Itu Tok Guru jawab. Nema ni apa hukum bulu kucing? Bulu kucing ni berdasarkan mazhab Syafi'i, gelebuk Hanafi, Maliki dah sejarah. Berdasarkan hadis gini. Saya lebih cenderung mengatakan bulu kucing tak najis. Berdasarkan hadis begian. Itu resolusi dah. Nampak hebat tak? Tok Guru kan ni. Hak ni hebat siapa? Hadis berabuk. Kenal semua pakar 4 mazhab. Tok Guru ni bulu kucing najis. Tu lah. Tak ilmiah langsung. Iya dengar saya sebut. Dia orang cakap macam tu lah.
Nak cakap macam tu lah. Dia orang nak pada dia orang ni ilmiah. Ada nas, Quran, hadis. Bawa kitab ni 2-3 lori. Beratur ni buka satu. Allah tak arah, buka lagi. 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 Mantap, dalil yang kemas. Kitab-kitab muktabar. Kita sebut satu aja. Apa? Antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Ustaz tu sebut ayat Quran putih. Tu pun kata dia tak ada kitab apa pun. Bawa buku dengan tanipis. Ya. Ha? Terlupa bawa kitab kot. Memang dia mau komen itu pun. Tetapi pada hakikatnya kata dia lain pada Dajjal ni, sebelum Dajjal ni terlebih sangat sesatnya, menyesatkan akan orang yang lain, seperti berkata Syarah Zabidi, ya, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun, rasa ada lam, huma fitnatun lil alamin kabiratun liman fi dinihi, ada hi liman fi dinihi bihima yatamassaku. Masyhur syair ni dalam kitab Ta'limun Ta'lim apa, duk jumpa syair ni dalam tu lah pun. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatul alamin kabiratun. Macam pilah ikut dia tu, kepala saya duk ingat ada lam, liman fi dinihi bihima yatamassaku, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Rasa macam tu, tak apalah, baca je. Artinya binasa yang amat besar, fasadun kabir, kebinasaan yang besarlah orang yang mengajarkan ilmu yang tiada benar ataupun benar ilmu yang diajarkannya itu tetapi yang membawa kepada dunia, mengambil kemegahan dunia dan kemuliaannya. Dan yang terlebih besar pula salahnya daripada orang yang mengajarkan ilmu yang tiada benar itu jahil yang berpegang ia pada etikadnya yang salah, tiada mahu ia berubah keduanya. Itulah tidak mahu ia berubah keduanya, itulah memberi fitnah yang besar bagi sekalian alam ini. Dirinya itu pun fitnah pula bagi segala orang yang berjabat ia pada agama keduanya itu. Wallahu a'lam. Boleh faham dia cakap apa? Tengok orang belah satu-satu. Kata dia binasa yang amat besar, kerosakan yang amat besar. Siapa pertama? Alimun mutahattikun, orang yang mengajar, seorang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Alim, ulama, mufti, qadi, piu, da'i, imam muda, ustaz-ustaz, tutup guru. Je bahasa-bahasa tu kan. Dia alimun, dia duduk mengajar, tapi mutahattikun. Dia kata orang ni mengajar ilmu yang tiada benar satu, ataupun kata dia mengajar ilmu yang benar, yang diajarkannya itu ilmu diajar ni betul, dia alim sungguh, memang dia ajar ilmu betul, tafsir, hadis, fiqh, macam ni, tetapi yang membawa kepada dunia, mengambil kemegahan dunia dan kemuliaannya dunia. Dia alim tapi untuk ambil kemegahan dunia, dia apa? Kemuliaan dunia. Segala apa yang dia belajar dalam beragama tu untuk dunia semata-mata. Kalau asal bahasa Arab tu alimun, fasadun kabirun alimun mutahattik. Mutahattikun ni hataka ni, dia alim, ilmu banyak. Alim, pakar ilmu, sebut Quran, hadis, al-hafiz, alim semua, matan-matan syair semua, ingat ilmu-ilmu semua, fiqh, tauhid semua pakar, tapi mutahattik.
Mutahatikun ni asal bahasa Arab koyak. Apa benda mutahatikun ni? Dia pasif. Ilmu kemas, tapi mutahatikun. Apa nak sebut ibadat rosak. Jemaah tak pernah hadir. Keluar pergi pekan Tesco tak rupa ustaz. Ni mutahatikun. Naik basikal pakai seluar ketat. Basuh kereta pakai seluar singkat. Dia kata aurat ni kubul dengan dubur je. Contoh. Alim. Sebut Quran hadis berabuk keluar mulut. Bentang-bentang kerja sana sini. Masuk mesti sana, masuk sini dapat gelaran hak ni. Alim majlis fatwa ke, mufti ke. Mufti bahasa gitu kan. Tapi amalan macam mana? Habis rosak. Mencampur lagi perempuan sempoi Majlis dia kumpul perempuan keliling tu, cakap, pusing orang perempuan keliling. Alim jadi mufti apa? Untuk orang pakat bersalam dengan dia, nak ambil berkat. Salam. Satu hal juga tu. Alim, pakar, sebut tafsir macam ni, ilmu tasawuf, sufi, zikir macam ni. Alim, dia ajar tak betul satu, ilmu dia betul, tapi amalan ni rosak. Salam dengan mahram ni haram. Yang tu dia kata haram, tapi dia salam. Itu satu hal. Yang rosak satu hal, dia kata tak haram, maksud apa? Dengan syarat tak ada syahwat tak apa, boleh salam. Ni alim, tapi dia ajar ilmu yang tak benar. Pasal apa? Pasal dia tak salam nanti kena buang jawatan lah, apa-apa. Orang kata apa? Terlalu syadid, ketat sangat. Apa orang sebut apa lagi? Terlalu rigid. Jumud, fikiran tak terbuka, hanya berpegang dengan satu mazhab, tak terbuka dengan mazhab lain. Terlalu syadid dengan hukum agama, terlalu warak. Ayat. Dia nak jaga periuk nasi dia. Dia akan keluarlah ayat-ayat dia yang macam-macam. Alim memang alim, tapi dia rosak macam tu. Dia pula tujuan semua untuk dunia, untuk pangkat ni, projek ni. Buat terjemah tafsir misalnya apa? Berapa peruntukan? Nak panggil mesyuarat, bincang, duduk semeja, sekali bincang 20,000. Jangan tak tahu projek kerajaan memang macam tu. Nak bentang ketah kerja pun, nak cerita ni pahaman sesat. Kaedah perubatan apa? Ilmu bertahan diri yang benar mengikut Islam, yang mana tak benar dengan Islam. Bentang ketah kerja aja, tak mahu pula ada doktor PhD apa. Bentang aja 20,000, 30,000. Ya, dengar saya buat. Saya tahu lah maklumat tu. Bentang tu 30,000, tak ada duit tak boleh bentang ketah kerja. Dia takkan bentang ketah kerja dia. Siapa mahal ni kerja saya. Dia bentang, dapat 30,000. Alim, pakar, Quran hadis tera, rujukan semua betul. Ilmu dia ajar betul lah tu. Tapi dia takkan cerita benda tu melainkan kena dapat pelajaran. Tutup guru dulu. Sambil macam Jeremiah sebut macam ni, apa yang dia buat kajian 30,000 tok guru sambil makan nasi lemak sebut. Ni tak betul. Ni salah gini. Sambil makan nasi lemak je dia ajar. Jadi yang ni satu kerosakan. Dia panggil alimun mutahatikun. Alim tapi rosak dari segi tingkah laku peribadi, ketakwaan dia, fasik, mencampur lelaki perempuan, yang tu satu sudut. Ataupun ajar ilmu yang dia alim tapi dengan sebab nakkan kebenaran tukar langsung fatah-fatah ilmu pasal nak jaga periuk nasi. Satu. Wa asyaddu minhu, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yang terlebih besar pula salahnya daripada orang yang mengajarkan ilmu yang tiada benar itu, ataupun dia ajar ilmu benar tapi dia fasik. Siapa dia? Jahil. Dia jahil. Alimun, jahilun mutanasikun. Jahil yang berpegang ia pada etikadnya yang salah, tiada mahu ia berubah. Yang tu diterjemah itu kalau ikut asal bahasa Arab dia, Allahumma salli, mana dia? Jahilun mutanasikun. Orang jahil, mutanasik yang kuat ibadat. Ibadat punya kuatlah, qiyamul lail, puasa siang hari,
Apa ni? Buat aktiviti dakwah, street dakwah ni akidah Allah Ta'ala. Maksudnya dia ibadat dia bodoh, dia ibadat kuat tapi dia jahil bang i'tiqad, jahil rukun syarat. Buat sembahyang pun macam patok ayam ni, buru kopiah apa pun tak pakai seluar ketat. Apa kata dia, yang penting sembahyang. Rock juga, tapi sembahyang jangan tinggal. Keluarlah ayat-ayat fatwa-fatwa macam tu. Sembahyang tepi jalan pun tak apa, nak menunjukkan syiar Islam. Memang ada betul juga satu sudut kan. Tapi banyak benda yang dia jahil. Minta pula wawancara dalam TV, apa pendapat? Ni pendakwah ni masyhur satu dunia, selebriti ni. Semua orang tahu pendakwah ni duk nyanyi tepi jalan, duk ajak orang masuk Islam lah apa. Ni apa pendapat nak mengatakan Allah Ta'ala? Tak apa. Yang penting Allah duduk atas arah yang layak dengan dia. Jadi rujukan tu orang sebut tu. Pasal apa? Alim. Jahil tapi mutanasik. Kuat ibadat. Yang tu lagi besar fitnah. Dan dia kata apa? Keduanya itulah memberi fitnah yang besar bagi sekalian alam ni. Huma fitnatun fil alamina. Huma fitnatun. Mulut ni baca macam lain. Huma fitnatun. Kedua-duanya adalah fitnah. Alim fasik atau ni jahil kuat ibadat. Dua-dua ni rosak. Tambah pula tengok buat dakwah tu, contohlah kan, buat dakwah macam ni, ibadat macam ni. Kalau ada ilmu pun tak buat dakwah, buat apa? Kacau agak tu kan. Nak buat dakwah tu baguslah kan. Janganlah pergi kutuk orang alim sampai semua orang tak mau mengaji. Dah takut kena kutuk. Hafal Quran saja tapi tak beramal. Pakat semua tak hafal Quran pula dah. Kan kacau juga tu pun. Kacau juga. Zaman ni zaman fitnah lah. Tambah zaman ni ada selebriti, orang semua pakai tengok. Orang akan cemuh orang agama pula. Satu masa dulu ada orang dia beralih, anak ni kena hantar sekolah agama gini. Sekarang ni dah orang agama dicemuh pula. Dia gaul. Kita hidup memang zaman fitnah ni. Macam-macam fitnah ada. Buat agama salah, tak buat agama salah, orang alim pun jadi salah, orang kuat ibadat pun salah. Jadi masalah macam tu. Jadi kita nak rujuk kat siapa dah? Itu sampai hilang pedoman lah ni. Kalau ada tok guru yang memang power-power macam mana? Diam je. Tak tunjuk lagi. Macam tu pula. Yang mana berani hantar pentah tu merapu lah. Kan susah tu Kedua-duanya memberi fitnah yang besar bagi sekalian alam ini. Darinya daripada orang alim yang fasik tadi. Itu pun fitnah pula. Fitnah juga. Pula tu maksudnya juga. Bagi segala orang yang berjabat ia pada agama keduanya. Liman fi dinihi bihimayatamasaku. Bagi orang yang berjabat, saya orang yang berpegang pada agama. Orang yang kalau berpegang agama dengan alim ni tapi fasik, rosak kita. Siapa? Ustaz pun salam perempuan, habis kita. Dia kuat ibadat, dia tak payah mengaji pun tengok boleh ibadat, okey buat. Ustaz. Yang ni tobat-tobat jadi ustaz, okey apa? Pakai burdah, pakai serban, masuk TV selebriti, boleh menyanyi, menggembirakan kita semua, persembahan pun menakjubkan kita. Boleh kita menangis semua. Rosak tu. Kalau orang berpegang dengan orang macam ni pada agama, rosak. Wallahu alam. Zaman kita ni zaman macam ni lah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Dah dipertemukan guru yang betul-betul menepati SOP syarak lah. Ketahui olehmu pula, sahai segala orang yang berakal bahawasanya adalah ia syaitan itu pada hendak menyesatkan ia akan manusia itu pada ilmu dan amal dengan beberapa dayanya hingga sampai datang ia kepada 7 dayanya. Adapun yang pertama,
Ni nak cerita khas syaitan lah tu. Tipu daya syaitan. Hujung ni rasanya memang dia cerita tipu daya syaitan je. 7 benda. Hujung kitab lah ni. Ni maghrib lah ni. Lepas tu isyak pakat tidur. Maksudnya nak khatam kitab lah maksudnya kan. Nak maghrib. InsyaAllah lagi sambung dan lagi rasanya. Ketahui ilmu. Soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatiká kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika